Sehinggalah sekarang, kerana saya faham Datuk Seri Mukris Mahathir, Presiden Parti Pejuang Tanah Air, menyertai kami sekarang di talian dan juga menyertai sesi sebentar tadi menghadap Seri Paduka Baginda. Datuk Seri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk Seri, dalam sesi menghadap Seri Paduka Baginda sebentar tadi dengan ketua parti-parti politik utama, apa yang diperbincangkan? Yang pertamanya, apa yang telah dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong kepada kita semua, supaya kita cuba cari satu penyelesaian yang dapat menstabilkan politik negara ini untuk jangka masa yang panjang. Ya, jadi tentulah yang diperkatakan oleh semua pihak. Yang pertama sekali ialah untuk mencari siapa di kalangan ahli-ahli parlimen ini yang menikmati sokongan majoriti untuk dilantik sebagai Perdana Menteri dan membentuk kabinet. Dan itu sebabnya seperti mana semua seperti maklum, besok ni sebelum jam 4 petang, kami semua diminta untuk mengemukakan akuan bersumpah menamakan seorang dari kalangan ahli parlimen untuk memegang jawatan Perdana Menteri itu. Tetapi tentulah ada juga kemungkinan di mana yang dinamakan itu masih tidak berjaya untuk mendapat majoriti. Jadi kalau itu berlaku, maka memanglah menjadi hak Yang di-Pertuan Agong untuk membuat keputusan setelah ahli-ahli parlimen mewakili parti masing-masing ini tidak berjaya untuk mencari penyelesaian yang akan menstabilkan politik seperti mana yang disarankan itu. Jika penyelesaian ini tidak berjaya dicapai, apa yang kita boleh jangka akan berlaku seterusnya? Saya ingat ada kaedah-kaedah lain yang telah dititahkan oleh tuanku. Saya ingat mungkin tak sesuai untuk saya nyatakan di sini. Tetapi apa juga keputusannya, yang diminta ialah supaya kita ni mencari satu titik pertemuan di mana kita tidaklah terlampau sangat bertembung di antara hati. Suasana di parlimen itu dapat diturunkan suhunya, dan kita dapat tumpukan kepada kerja-kerja untuk menangani COVID dan kesannya terhadap ekonomi. Saya kira ini satu titah saranan yang sangat-sangat menepati masa yang sangat dinanti-nantikan sebenarnya. Kita semua tahu bahawa kemelut politik yang berpanjangan ini tidak memberi apa-apa manfaat kepada semua pihak, lebih-lebih lagi kepada rakyat yang ketika ini menghadapi keadaan yang sangat-sangat teruk akibat daripada jangkitan yang semakin meningkat, kadar kematian juga yang meningkat. Jadi saya ingat semua di kalangan kami yang hadir di Istana Negara tadi memang dapat merasai mesej yang disampaikan oleh Yang di-Pertuan Agong tadi. Datuk Seri, siapa calon Perdana Menteri yang akan dikemukakan oleh ahli Parlimen Pejuang kepada Seri Paduka Baginda? Kami sedang berbincang dengan pihak-pihak yang lain, dan kita akan cuba untuk mendapatkan seorang calon yang mempunyai majoriti. Jadi hasil perbincangan itu belumlah lagi dimuktamadkan. Dan saya ingat besok ni kita akan tahulah. Dan saya harap majoriti yang tak dicapai itu menjadi kenyataan dan tidaklah lagi tergantung soal siapa yang akan menjadi Perdana Menteri baru. Adakah ia akan diumumkan juga calon Perdana Menteri pilihan Pejuang dan mungkin rakan-rakan esok juga akan diumumkan? Itu terpulang. Kita sebenarnya kalau nak ikutkan, kami mencadangkan supaya diwujudkan Majlis Pemulihan Negara, kerana kita lihat untuk mengasingkan diri daripada ketidaktentuan politik itu, satu majlis seperti itu
dirasakan sangat diperlukan untuk memberi tumpuan kepada kerja-kerja mitigasi COVID dan ekonomi. Dan ianya perlulah dianggotai oleh pakar-pakar dalam bidang yang relevan dan sebolehnya dipengusikan oleh Tun Mahathir sendiri. Jadi itu sebenarnya yang menjadi tumpuan kami. Walaupun begitu kami tahu dalam perlembagaan telah dimaktubkan bahawa pemilihan seorang Perdana Menteri itu perlu juga diberi perhatian yang penting kerana tidak boleh timbul keadaan di mana kita tak ada kerajaan. Ya. Jadi dalam hal itu kami hanya 4 orang saja di Parlimen. Jadi kita akan menyokong siapa juga yang boleh dapat majoriti tersebut. Dan akan sokong siapa saja yang mendapat majoriti, adakah itu terhad kepada dalam kumpulan Blok Pembangkang atau Pakatan Harapan atau boleh juga termasuk dalam blok sebelum ini Kerajaan Perikatan Nasional ataupun BN, Datuk Seri? Buat masa ini saya ingat belum selesai untuk saya menyatakan. Tapi kita mestilah memberi keutamaan kepada mandat rakyat yang telah pun kami terima suatu PRU 14 yang lepas. Kabar angin sebelum ini Datuk Seri yang berlegar berkenaan dengan nama Datuk Seri sendiri yang dicadangkan untuk menjadi Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri untuk Pejuang setuju. Apa respon Datuk Seri? Saya ingat mungkin tak sesuai kerana kami ini hanya 4 orang. Jadi lebih eloklah serahkan kepada pihak yang lebih banyak jumlah kursinya. Jadi berdasarkan bilangan kerusi yang terhad dan kekuatan yang terhad dari segi ahli parlimen, Pejuang tidak akan mempunyai sebarang permintaan dan tuntutan untuk jawatan, terutamanya jawatan-jawatan utama, Datuk Seri? Kami bernekat untuk tidak nak rebut jawatan. Yang kami hendakkan ialah Majlis Pemulihan Negara. Kerana kami lihat itulah satu-satunya kaedah yang terbaik untuk menangani masalah yang kita hadapi bersama. Apa lagi faktor-faktor yang akan menentukan, malah akan menjadi deal breaker buat Pejuang untuk mereka menyokong satu-satu calon Perdana Menteri? Selain daripada kemungkinan akan cukup majoriti, apa yang menjadi faktor utama yang akan menentukan Pejuang akan sokong individu itu atau tidak akan sokong individu itu? Kami daripada awal lagi kekal berprinsip dalam soal memerangi rasuah. Jadi oleh kerana itu kami akan bermasalah sekiranya majoriti yang kami sokong itu mengandungi apa yang kami kenali sebagai kluster mahkamah. Jadi itu pun satu faktor selain daripada yang saya sebutkan tadi. Jadi sebarang calon ataupun sebarang kerjasama dengan kumpulan yang dianggap sebagai kleptokrat yang ada kes-kes dalam mahkamah ini memang tidak akan ditolak sebulat-bulat oleh Pejuang, tidak akan berlaku. Ya, itu prinsip kami. Baik, Datuk Seri, sebelum ini adakah Pejuang, Pakatan Harapan, sekurang-kurangnya Pejuang mengalu-alukan sekiranya Blok Perikatan Nasional dan Tan Sri Muhyiddin Yassin mahu kembali untuk menyokong dan bersatu untuk seperti yang Datuk Seri membayangkan sebentar tadi, sama seperti kerajaan yang dipilih dalam PRU 14. Sebelum ini pun Presiden Amanah ada memberikan bayangan, katanya kembalilah kepada PH ataupun kerajaan yang dipilih oleh rakyat pada PRU 14. Adakah Pejuang terbuka untuk menerima sokongan daripada kumpulan Tan Sri Muhyiddin? Kita rasakan bahawa kemulut politik yang kita hadapi ketika ini adalah akibat daripada langkah Sheraton yang telah berlaku bulan 2 tahun lepas. Jadi dan daripada tarikh itu sampai ke hari ini kerajaan dikatakan gagal untuk menangani masalah kesihatan, masalah ekonomi. Jadi apa rasionalnya untuk kita kembali menyokong pihak yang sama itu? Jadi saya tak berapa faham logiknya dan kita rasa sudah tiba masanya kita serah kepada orang lain. Jika mereka akan memberikan confidence and supply agreement di dalam parlimen, cukupkan kerusi parlimen tapi tidak memegang sebarang jawatan dalam kabinet? Kami tak pernah bersetuju kepada confidence dan supply agreement. Sebab pada hemat kami itu pun satu unsur salah guna kuasa juga. Confidence and supply agreement salah satu unsur salah guna kuasa? Ya, kami rasakan bahawa kalaulah itu dituntut dan diberikan sokongan
kalau bekalan itu diberikan, maka itu pun satu perkara yang boleh dianggap sebagai sogokan. Tetapi sekarang kita perlukan juga Datuk Seri confidence and supply agreement untuk mencukupkan majoriti seseorang calon dalam Dewan Rakyat, kerana mungkin ada setengah ahli parlimen sebagai contoh pejuang tidak akan secara rasmi masuk dalam blok PH dari segi nama ataupun PKR atau sebagainya. Jadi mereka menambah. Jadi ia menjadi confidence and supply unity government. Adakah pejuang menolak CSA ini dan bagaimana ia akan terjadi selepas ini jika CSA ditolak? Sebelum ini pun sewaktu kami menjadi pembangkang, tak ada pun masalah kita untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat kami di kawasan-kawasan masing-masing. Jadi saya tak nampaklah ianya menjadi satu perkara yang terlampau penting sehingga boleh menyebabkan kita menepikan prinsip dalam perjuangan. Sekali lagi saya nyatakan bahawa tumpuan kami sebenarnya ialah untuk memulihkan keadaan kesihatan dan ekonomi dan juga sosial yang sedang melanda negara kita kini. Jadi kita taklah terlampau sangat memberi perhatian soal kepentingan parti, kepentingan ahli parlimen, merebut jawatan dan sebagainya. Okey, Datuk Seri, saya nak bandingkan sedikit, imbas kembali krisis politik yang kita ada pada Februari 2020 yang menyebabkan kerajaan Pakatan Harapan tumbang pada ketika itu. Situasinya serupa, Datuk Seri. Apa antara perbezaan utama apa yang berlaku sekarang ini? Rundingan, negotiations antara semua parti-parti yang berbeza, ahli parlimen berbeza. Bagaimana ia berbeza dengan rundingan-rundingan dan permainan yang berlaku pada Februari 2020? Saya kira yang pertamanya mandat yang telah diberikan oleh rakyat pada PRU ke-14 bulan Mei 2018 itu ialah sesuatu yang perlu kita hormati. Tetapi seperti mana kita sedia maklum, kita belum lagi dapat meluluskan satu undang-undang yang menghalang daripada seorang YB itu melompat. Jadi oleh kerana itu boleh berlaku, kerajaan boleh tumbang seperti mana yang kita lihat telah pun berlaku pada tahun lepas. Kali ini apa yang kita nak cuba lakukan ialah untuk mengembalikan mandat, untuk memulihkan keadaan dan menstabilkan politik. Kalau boleh kita nak kekalkan sokongan yang kita ada. Kita katalah kita ada majoriti mudah contohnya. Seboleh-bolehnya majoriti mudah itu biarlah kekal sampai ke PRU 15 nanti. Janganlah pula ada pihak yang unggut nak lompat kalau dia tak dapat apa yang dia nak dan sebagainya. Kerana itu sekali lagi akan mencetuskan ketidakstabilan politik dan akan mengalihkan perhatian kerajaan daripada perkara yang jauh lebih penting, iaitu untuk menangani krisis kesihatan yang kita hadapi. Okey, Datuk Seri, dengan 10 minit baki kita tinggal, saya mahu kongsikan sekali lagi apa yang kita kongsikan sebentar tadi. Grafik yang menunjukkan taburan secara kasar kerusi yang dikatakan blok pembangkang ini. Kalau kita boleh paparkan sebentar sahaja lagi. Apa yang kita tahu, Datuk Seri, PKR, DAP, Amanah itu jelas sudah mahu bekerjasama mencalonkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Warisan juga sama, 96. Pejuang ada 4 kerusi. Kalau saya kira Blok Pakatan Harapan, Pejuang Muda, APCO dan PSB, belum ada pengesahan rasmi daripada semua, tapi berdasarkan convention sebelum ini, mereka ada kira-kira 103 kerusi. Dan menurut Warisan ada 105 kerusi. Apa strategi untuk mendapatkan selebihnya lagi kerusi ni, Datuk Seri? Dari mana? Ya, saya ingat kena cari daripada pihak-pihak lain lah. Dan apa caranya itu kita serahkan kepada pihak majoriti di dalam blok tersebut, dan kita tak campur sangat urusan mereka itu, dan kita harap akan ada satu pihak yang berjaya mendapat jumlah yang meyakinkan untuk dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk perkenan Tuanku. Jadi kami ikut saja. yang kami harapkan ialah siapa juga akan menjadi Perdana Menteri, siapa juga yang dapat membentuk kerajaan itu akan mempertimbangkan untuk penubuhan Majlis Pemulihan Negara. Okey, Pejuang keras menolak
golongan yang dianggap sebagai kleptokrat. Saya andaikan ini maksud Datuk Seri, ini adalah kumpulan yang keluar, bukan nak menggelar mereka kleptokrat, tapi ini yang menurut apa kata pembangkang, 15 UMNO yang keluar ini mereka tidak mahu kerjasama. Jadi 15 kerusi itu sudah tiada bagi pejuang dan mungkin blok PH. Tapi pada masa yang sama, sumber kerusi lain, sebagai contoh seperti UMNO yang selebihnya yang berada dalam kabinet sebelum ini, PAS sebelum ini, mereka pula ada dalam kabinet sebelum ini yang Datuk Seri mengatakan sebentar tadi, kalau saya faham, tidak mahu lagi bekerjasama dengan mereka kerana kegagalan mereka mengendalikan pentadbiran negara sebelum ini. Jadi berdasarkan logik dan matematik, tidak ada sumber lain lagi kerusi mungkin untuk mencukupkan, Datuk Seri. Ya, saya ingat tentulah mesti datang daripada pihak lawan kita lah, iaitu mantan kerajaan sebelum ini. Sekali lagi saya nyatakan itu bukan urusan kami. Jadi kita harap bahawa pihak Pakatan Harapan lah akan usahakan dan maklumkan kepada kami bahawa mereka sudah mempunyai jumlah yang mencukupi. Jadi itu kita jalan terus selepas itu. Dan demi rakyat, sungguh pun kalau berjaya mencapai majoriti itu 111, sebaiknya mungkin nombor itu lebih banyak dari itu untuk kita menjamin kestabilan. Kerana kalau bab kata orang slangnya adalah ngam-ngam, Datuk Seri, ia sentiasa tidak akan menjadi stabil seperti kita lihat dalam Pakatan Nasional, mudah untuk tumbang. Apa strategi pejuang dan juga rakan-rakan parti lain dalam pembangkang pada ketika ini untuk memastikan kestabilan ini kekal sekurang-kurangnya sehingga mandat dikembalikan kepada rakyat pada PRU 15? Itu satu perkara yang tentulah tak boleh kita jamin. Tetapi kalau kita ni semua akur kepada titah bawah Duri Yang Mulia Tuanku sebentar tadi, kita mestilah berkompromi, ya, berkorban, jangan terlampau sangat rigid di dalam pendirian kita, supaya majoriti yang kita kecapi itu, walaupun sedikit mana sekalipun, dapat dipertahankan sampailah ke PRU 15. Saya ingat bukan setakat kita saja yang rugi, tapi sebenarnya rakyat juga akan marah. Saya ingat kalau dah buat elok-elok, tiba-tiba terungkai sekali lagi, ya, dan tercetus semula polemik politik yang berpanjangan yang akan mengganggu urusan menangani COVID seperti mana saya sebut tadi. Okay, Datuk Seri, soalan terakhir saya ingin cuba lagi sekali untuk kita dapat secara jelas, adakah Bersatu sedia untuk menerima kerusi-kerusi ataupun ahli-ahli parlimen daripada kalangan Perikatan Nasional, maksud saya UMNO yang tidak termasuk 15 itu, Bersatu sekarang, PAS dan juga Barisan Nasional yang tidak termasuk UMNO 15. Adakah pejuang sedia untuk bekerjasama dengan mereka untuk mencukupkan nombor? Ya, kami bersedia untuk bekerjasama dengan mereka. Saya ingat itu bukannya dapat kita elak kalau kita berusaha untuk mencukupkan angka itu. Okey. Datuk Seri, sekali lagi soalan terakhir. Saya faham Datuk Seri mungkin tidak boleh mendedahkan semua, tapi kami juga perlu cuba untuk melakukan kerja kami sebagai media untuk kita pastikan rakyat tahu. Kita cuba meet middle ground. Saya faham kalau tak boleh sahkan lagi Perdana Menteri, calon Perdana Menteri yang disokong oleh pejuang maupun parti-parti rakan yang lain. Tapi siapa yang tidak akan disokong? Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Syafiee Abdal, malah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, adakah tiga nama ini masih lagi boleh dipertimbangkan oleh pejuang, sanggup menerima jika antara tiga-tiga ini ada cukup kerusi, termasuk Datuk Seri Ismail Sabri, termasuk Datuk Seri Syafiee Abdal? Kita terbuka kepada ketiga-tiganya. Tapi keutamaan kami tentulah bersama dengan rakan-rakan daripada Pakatan Harapan. Jadi calon pertama dan kedua adalah yang kami beri tumpuan ketika ini. Okey, Datuk Seri. Maaf, sekali lagi saya janji. Soalan terakhir. Adakah pejuang akan kekal sehingga PRU 15 dan jauh melebihi PRU 15? Kerana ada yang mengkritik bahawa ini adalah hanya strategi sementara mewujudkan parti ini. Oh tak, saya ingat nak dapatkan parti ini pun kita tunggu lebih daripada setahun. jadi tentulah kita tidak berhasrat hanya untuk menubuhkan parti buat sementara saja. Tentulah kami berhasrat untuk bertanding ataupun menyertai proses demokrasi melalui pilihan raya umum, dan kami harap akan mendapat keyakinan daripada rakyat ketika itu.
Baik, Datuk Seri Mukhlis Mahathir, Presiden Parti Pejuang Tanah Air, terima kasih untuk semua input dan pengesahan yang kita terima setakat ini. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Seri Mukhlis.